6-0. Okey. Jadi tim menang 6-0 ke, 1-0 ke, kalah 3-0 ke, aku tetap akan buat review perlawanan antara JDT ni. Tak kisahlah untuk Liga Malaysia ke, SEL ke, menang kalah aku tetap akan ulas. Tak kisahlah menang besar ke menang kecil ataupun kalah kena bantai. Okey, aku still akan buat review. Harap korang faham lah. Okay, so kali ni review aku berkenaan dengan JDT perlawanan kedua Liga Super 2022 di antara JDT Johor Darul Ta'zim FC menentang pasukan Sarawak United FC di Stadium Sultan Ibrahim. Sebelum ni JDT lawan dengan Pening menang 1-0 je kan. Dan aku ulas dalam video tersebut. Kalau korang mau tengok video tu, aku kata ada macam kurang keserasian pemain utama JDT, iaitu Musa Ustadebe kan, berada di bahagian forward. Dan untuk perlawanan kedua Liga Super ni, Benjamin Muara tukar, letak semula Arif Aiman di tempat biasa dia dengan formation 4-3-3 kalau dalam kertas. Dalam kertas formation 4-3-3, tapi bila dalam perlawanan aku tengok formation dia bertukar menjadi 3-4-3 sebenarnya, dengan meninggalkan 3 orang defense, iaitu Syarul Saad, Khaldi Murga dan juga Shane Lowry. Kalau Ming Ong jangan tanya kat mana lah, tempat dia memang dah biasa dah. Dia midfield, dia atas. Bila dia perlu defend, dia akan turun lari ke bawah. Itu function yang ada pada Shane Lowry pula pada Corbin Ong. Okay, first of all aku boleh katakan sebenarnya banyak peluang yang JDT punya player ni dapat. Okay, contoh daripada Bersendal Silva, kena pala Fernando Fresh Terry pun ada. Dan Bersendal Silva pun dia punya percubaan banyak, tapi terkena kaki Arif Aiman lah, terkena banyak tempis-tempis yang berjaya dibuat oleh pertahanan Sarawak United ni kan. And apa yang aku boleh katakan dengan import yang diturunkan oleh Benjamin Muara ketika berlawan dengan pasukan Sarawak United ni, contoh kita ada Bersen, kita ada Fernando Fresh Terry, kita ada Leandro yang sebelum ni tak diturunkan dalam kesebelasan utama, kita ada Khalid Murga, kita ada, dan juga Shane Lowry kan. Okey, kebanyakannya player yang diturunkan ni semua aku boleh katakan perform. Okey, cuma di bahagian forward ni Bersen dengan Forestieri dan juga apa ni, Nazmi Faiz. Okey, Nazmi Faiz ni nampak dia punya perlawanan rasa macam dia kekok sikit. Aku sebut 3 player tadi kan, Bersen, Fernando Forestieri dan juga Nazmi Faiz. Diorang ada beberapa kali nak buat macam passing, through pass, tapi player forward JDT ni macam Bersen dan juga Forestieri kadang-kadang diorang banyak salah faham berlaku. Okey, terlepas bola, nak pass kat sini rupanya. Okey, tapi apa benda pun, overall second half JDT perform. JDT nampak lebih teratur, lebih tersusun dengan adanya kemasukan player-player lain lah. Contohnya Safawi Rasid pun dimasukkan, dan bila Safawi masuk ni kita nampak Safawi dia lebih kerap main di bahagian kanan kan. Dan dekat bahagian kanan tu pun ada Arif Aiman. So nampak Safawi Rasid dia main tempat Arif Aiman, tapi Arif Aiman dia sebenarnya turun ke bawah sikit, tetapi nampak lebih pada diorang ni bergandingan di bahagian kanan tu kan. Dan aku boleh katakan isu antara Safawi Rasid ni yang di mana dia di tackle di bahagian belakang tu, aku tak tahulah ada orang argue ke tak kan. Dah kena tackle, lepas tu boleh bangun terus, kenapa nak bagi kad merah? Okey, bagi aku sebenarnya itu bukanlah isu sama ada dia kena tackle dan dia boleh bangun terus ke, dia tak boleh bangun terus ke kan. Sama ada kalau dia boleh bangun tu, kira dia tak injet teruk lah, kenapa nak bagi kad merah? Okey, sebenarnya itu bukan isu dia. Isu dia sekarang ni, player tu tackle belakang kaki Safawi Rasid, kaki kiri tak silap aku, tackle belakang. Kita kena ingat Safawi Rasid musim sebelum ni dia pernah juga kena tackle ataupun dia pernah injured pada awal-awal musim kan. Dan sebabkan injured tu sebelum ni dia terpaksa berehat panjang dan tempat dia digantikan oleh Arif Aiman, dan lepas tu baru dimasukkan semula kan. So mungkin pada malam tersebut, bayangkanlah dia ada bad pengalaman yang dia hadapi pada musim sebelum ni kan. Dia terpaksa berehat panjang sebab injured tu, dan tiba-tiba malam ni dia diturunkan pada perlawanan kedua Liga, baru perlawanan kedua Liga 2022 dia dah tackle macam tu. Kau bayangkan kalau tackle malam tadi tu menyebabkan dia punya injured hari tu datang semula, tak ke stres budak tu. Okey, baru je dapat main game malam ni, tiba-tiba kena tackle belakang, lepas tu injured, kena rehat panjang pula. So dari situlah bermulanya era penjajahan bermulanya era gol yang dihasilkan oleh JDT satu persatu apabila Sarawak United bermain dengan 10 orang pemain sahaja. Tapi pada dasarnya boleh katakan pasukan Sarawak United bukanlah tak ada mendominasi game, tapi nampak dia orang boleh bertahan. Dan aku boleh katakan pasukan Sarawak punya keeper ni perform dengan baik lah. Banyak percubaan pasukan JDT buat, dia banyak tepis, dia banyak membuat tangkapan. And juga keeper JDT, okey, Farizal Malias, aku boleh katakan Farizal Malias malam tadi seolah-olah boleh membuat pesanan order dengan Subway. Okey, seolah-olah lah macam dia boleh buat order dengan Subway. Teh ais tu aku tak tahu dia berapa kali dia order, dia ikat dekat tiang gol tu aku tak pastilah. So boleh katakan Farizal Malias agak relax. Cuma ada 1, 2, 3 kali saja JDT punya kawasan ni diserang oleh pasukan ataupun bahagian attacking Sarawak United ni. Okey, satu lagi, Leandro Velasquez.
Leandro Velasquez malam tadi dia punya performance aku rasa boleh, sebab mungkin perlawanan di antara JDT dengan Penang tu Leandro tak turunkan. So nampak bahagian midfield JDT ni macam kehilangan seseorang. So bila Leandro masuk semula dalam perlawanan mentang Sarawak ni, nampaklah hidup bahagian midfield JDT ni dengan ada Leandro dan juga Nazmi Faiz. Kebijaksanaan Leandro dan dia punya responsibility dia sangat-sangat bagus. Dia kerap juga turun di bahagian defensive midfield untuk ambil bola daripada Farizal. So hopefully JDT punya player fitness ni boleh kekal macam ni, momentum dia, performance macam ni untuk saingan ACL 2022 tak lama lagi. Okay, so itu saja ulasanku untuk game di antara Johor Darul Ta'zim FC JDT menentang Sarawak United dengan berkesudahan 6-0. Stay tune, subscribe. Banyak lagi video aku nak buat tentang infotainment, product review. Assalamualaikum.